menjadi hamba-hamba kepada kerajaan Firaun. Bila mereka sudah melepasi Laut Merah, seperti mana yang kita baca dalam kisah-kisah lain dalam Al-Quran, mereka diselamatkan daripada Bani Firaun yang memburu mereka bersama bala tentera yang besar. Bila sampai di tepi pantai Laut Merah tu, di hadapan mereka laut, di belakang mereka tentera Firaun. Tentera Firaun semakin hampir, bunyi deruan tapak kaki kuda tentera-tentera Firaun tu semakin kuat kedengaran. Bermakna mereka semakin menghampiri tepi laut. Maka kaum Bani Israel bertanya pada Nabi Musa, apakah jadi kita ni? Kita dah sampai tepi laut ni, apakah kita akan mati di tepi laut ini? Kata kaum Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Maka ketika itulah Allah SWT memerintahkan Nabi Musa memukul air laut dengan tongkatnya. Maka terbelah 12 jalan. Di tengah-tengah Laut Merah itu terbelah 12 jalan. Maka setiap kaum Israel ini masuk ke jalan-jalan mereka. Mereka berjalan sampailah ke sebelah sana Laut Merah. Bila sampai sebelah sana Laut Merah, maka Nabi Musa, waktu tu Firaun dah masuk ke tengah-tengah laut dengan tentera ni, dah masuk ke tengah-tengah laut. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa memukul sekali lagi air laut dengan tongkat baginda. Maka dengan takdir Allah, air laut yang terbelah 12 jalan ni bertaut semula. Maka berlaku Nabi Firaun mati di tengah-tengah Laut Merah itu bersama bala tenteranya. Maka terselamatlah Bani Israel daripada buruan Firaun. Bila dah sampai pada sini, perjalanan itu mesti diteruskan. Maka Nabi Musa pun bawa Bani Israel menuju ke Al-Ardul Muqaddasah, bumi suci dijanjikan Allah Ta'ala pada mereka. Tapi masalahnya, bila nak masuk, mereka berhadapan dengan kaum Jabbarin. Dan masuk ni ada satu kaum Jabbarin yang menunggu mereka. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa menyeru kaum Israel ini supaya berperang bersama baginda. Yang kita dah huraikan sebelum ni, apakah jawapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dan Harun alaihissalam ni? Apa kata kaum Bani Israel ni? Kamu pergilah berperang bersama Tuhan kamu dan kami menunggu di sini. Kalau kamu menang dengan Tuhan kamu, kami ikut. Kami semua akan ikut kamu masuk ke bumi yang dijanjikan itu. Jadi Allah Ta'ala murka atas jawapan Bani Israel ini. Maka Allah Ta'ala mengharamkan mereka masuk ke bumi suci dijanjikan itu selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun itulah mereka tersadai di padang Tih ini, padang pasir Atih ini. Atih artinya tempat yang membingungkan, iaitu suatu lembah di antara negeri Syam dengan negeri Mesir dalam kawasan yang sepanjang 9 farsakh. Yang ini kira-kira 30 batu. Di kawasan pantai ini, kawasan lembah, kawasan tanah rata antara negeri Syam dengan negeri Mesir, yang mana kawasan itu sepanjangnya 30 batu. 30 batu ni tuan-tuan macam dahi, kita boleh kata dari Ipoh ke Kampar lah, 30 batu ataupun Ipoh ke Tapah je tu. Jadi besar kawasan tu. Kerana kawasan tu lebarnya 30 batu ataupun 9 farsakh. Mengikut pendapat ahli tarikh Ibnu Khaldun dalam dan lain-lain, padang pasir Atih itu dalam kawasan semenanjung Sinai. Ini pendapat mereka, wallahu alam, tidaklah kita dapat
pastikan kebenaran pandangan ini. Mereka hidup dalam kebingungan bagaikan orang tahanan kerana tidak tahu jalan keluar ke lain-lain kawasan selama 40 tahun. Itu sebagai menjalani hukuman Tuhan di atas kebaculan mereka dan di atas adanya pekerti-pekerti mereka yang buruk, yang terbawa-bawa oleh semangat terjajah dan termanja-manja oleh mendapat nikmat dan mukjizat. Jadi inilah macam yang kita sebut tadi, kerana apa? Kerana mereka bila Allah Ta'ala, bila Nabi Musa AS menyeru mereka supaya berperang bersama baginda melawan kaum Jabarin yang sedia ada di bumi Baitul Maqdis itu, maka apa kata Bani Israel ni? Mereka kata kamu peranglah dengan Tuhan kamu, kami tunggu sini. Dan membayangkan mereka ini adalah bangsa yang penakut. Dan memang kalau kita lihat pun bangsa Yahudi ni, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat rahimahumullah, mereka ni bangsa yang penakut. Kalau mereka ni bangsa yang berani, sudah tentu mereka yang memiliki angkatan tentera yang kononnya hebat, sudah berjaya menguasai bumi Palestin kesemuanya, termasuk bumi Gaza. Tapi yang mereka berani ialah menguasai dunia dengan cara-cara bukan peperangan, dengan penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan politik, penguasaan ekonomi, makna kata dengan penguasaan yang bukan berbentuk ketenteraan. Tapi kalau manusia ini diajak berperang, memang dia tak mahu. Mereka ditakut. Kerana dalam diri mereka memang sifat-sifat penakut ni ada sampai hari ni. Bukan zaman Nabi Musa AS je, zaman hari ni pun bangsa Yahudi ni bangsa yang penakut. Dia berani bila keadaan ni berat sebelah. Contohnya katakanlah mereka bersenjata tapi lawan mereka tak ada senjata, tu dia berani. Tapi kalau berhadapan perang, kita kata warfare, pihak sana pun ada senjata, pihak mereka pun ada senjata, mereka tak berani. Itu yang berlaku di Gaza. Kerana orang umat Islam di Gaza memiliki senjata yang hebat, memiliki kumpulan tentera yang berani mati pada jalan Allah SWT, berani syahid. Jadi Israel tak berani menghantar tentera mereka masuk ke bumi Gaza, sebab mereka tahu bala tentera Israel ini, ataupun yang dikenali sebagai IDF ini, Israel Defense Force ni, mereka ni sifat mereka penakut. Mereka tak berani berperang depan-depan. Tapi kalau orang Arab tak bersenjata, mereka berani. Kalau orang Arab yang bersenjata, mereka tak berani. Ataupun lawan musuh mereka bersenjata, mereka tak berani. Itu hakikatnya. Daripada zaman Nabi Musa sampai hari ini, itulah keadaan orang-orang Yahudi ini. Wallahu alam. Mereka ditahan di padang Tirni selama 40 tahun dalam keadaan hidup yang kasar, perit dan menderita, di samping menunggu timbulnya tunas-tunas dan generasi-generasi yang baru. Keadaan di padang Tirni itu berbeza dengan bumi Mesir yang subur, yang banyak sumber-sumber alam. Di padang Tirni, padang pasir yang gasar. Jadi Bani Israel ni 40 tahun mereka berada di situ, mereka hidup menderita. Allah Ta'ala cuma hanya beri mereka al-manna was-salwa, dan air yang keluar dari celah-celah batu yang kita sebutkan dalam kuliah-kuliah sebelum ini. Itu sajalah yang diberi kepada Bani Israel, sebagai balasan dari Allah SWT atas sifat-sifat buruk yang ada pada mereka. Dan tujuan semua itu ialah untuk melatih generasi baru yang lahir nanti di situ, supaya membesar dalam keadaan yang berbeza dengan datuk nenek mereka di Mesir. Mereka akan dilahirkan membesar dalam persekitaran yang kasar, maka membentuk jiwa yang kental, jiwa yang kuat, jiwa yang cekal, jiwa yang tabah, jiwa yang